Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan dengan Bani Sulaim di Al-Qadar pada bulan Syawal tahun Hijrah kedua. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Bulan Syawal berlaku lagi gerakan ketenteraan. Hanya beberapa hari sahaja selepas peristiwa Badar, Rasulullah SAW mendapat maklumat dari pasukan pengintip bahawa Bani Sulaim yang tinggal di Al-Qadar mengumpulkan pasukan bersenjata untuk menyerang Madinah. Baginda SAW menggempur mereka dengan 200 orang tentera. Mereka telah bertempiaran lari, meninggalkan rumah dan kampung halaman tanpa melawan. Sebanyak 500 ekor unta telah dirampas oleh tentera Islam dan seorang hamba telah ditawan. Rasulullah SAW telah membahagikan ghanimah rampasan tersebut. Setelah dicabut khumusnya, dicabut 1/5-nya. Masing-masing mendapat 2 ekor unta dan hamba yang ditawan itu dimerdekakan. Dilakukan hukum ghanimah setelah tentera Islam berjaya mengalahkan Bani Sulaim tanpa melawan. Mereka melarikan diri, meninggalkan kampung halaman mereka. Tentera Islam merampas 500 ekor unta dan seorang hamba, abdi, ditawan. Lalu Nabi SAW melaksanakan hukum ghanimah. Hukum ghanimah ialah 1/5 diambil oleh pemerintah dan 4/5 dibahagi di kalangan tentera. Itu harta yang boleh dialih, yang dirampas. Harta yang tak dialih, tak dibahagikan begitu. Harta yang boleh dialih dibagi 5. Masa itu pada tenteranya tidak ada gaji. Gaji tak ada. Maka ganjarannya ialah harta rampasan perang yang diambil daripada musuh, sama ada pada jasad musuh ataupun harta yang ditinggalkan oleh musuh. Dibagi 5 mengikut hukum Al-Quranul Karim. 1/5 diambil oleh pemerintah, 4/5 dibahagikan di kalangan tentera. Adapun hamba, seorang saja dimerdekakan. Di sini menunjukkan bahawa Islam menggalakkan memerdekakan hamba. Islam menerima wujudnya hamba kerana masyarakat perhambaan berlaku di masa itu. Tak boleh dihapuskan dengan serta-merta. Kalau tawanan Islam dijadikan hamba abdi, maka tawanan musuh Islam juga dijadikan hamba abdi. Bezanya boleh dibuat pertukaran yang ditawan itu, pertukaran tawanan perang. Dia bebas orang kita bebas orang dia. Kalau tak dibebaskan, Islam mewajibkan menjaga hamba itu dengan hukum wajib. Tak boleh diseksa, tak boleh dipaksa, dan diberi nafkah sebagaimana nafkah anak isteri. Ini kewajipan dalam Islam. Kalau seksa, tak beri nafkah cukup, berdosa. Macam yang tak beri nafkah pada anak isteri. Dan Islam menggalakkan pemerdekaan hamba. Kalau merdekakan hamba, pahalanya sangat besar. Dijadikan denda beberapa kesalahan memerdekakan hamba. Di antaranya, orang yang membunuh dan tidak sengaja. Berlaku pembunuhan dengan tidak sengaja, menyebabkan kematian. Di antara hukumannya memerdekakan hamba. Barang siapa yang bergurau memerdekakan hamba, automatik merdeka walaupun bergurau. Itu hukum syarak. Barang siapa yang memerdekakan hamba, pahalanya sangat besar. Maka amalan ini menghilangkan amalan hamba dalam masyarakat Islam. Hilang. Bahkan di kalangan hamba-hamba ini ada yang belajar menjadi ulama-ulama yang besar. Ada kalangan mereka yang jadi pemimpin, jadi raja pun ada dalam sejarah Islam.
Inilah dia Islam. Maka Islam menggalakkan hamba dimerdekakan. Oleh kerana yang ditawan itu seorang, pada tenteranya 200 orang. Nak bagi pada siapa dia? Nak bagi. Maka dimerdekakan hamba itu. Pakatan membunuh Rasulullah SAW. Kesan peperangan Badar masih membara di hati orang-orang musyrikin Mekah. Rasa dendam masih panas, mendidih di sanubari masing-masing. Mereka mencari dan menunggu peluang untuk bertindak. Di saat yang membakar ini, tiba-tiba berkumpul 2 orang musyrikin untuk membincangkan tindakan yang hendak diambil. Mereka berdua ialah Umair bin Wahab Al-Jamhi dan Safwan bin Umayyah. Mereka berdua adalah termasuk di dalam jumlah syaitan musyrikin Quraisy. Anak para Umair adalah salah seorang yang menjadi tawanan yang masih ditahan di Madinah. Mereka berbual-bual tentang peristiwa Badar di Hijr. Hijr ini nama satu daerah. Sekarang ini duduk di Emirat. Menyebut orang-orang yang terbunuh dalam peperangan itu. Tiba-tiba Safwan berkata, "Demi Allah, tiada kebaikan hidup selepas mereka." Umair menjawab, "Demi Allah, kalau tidak kerana hutang yang membebankan aku, yang belum dapat dijelaskan, dan keluarga yang ditinggalkan, aku mahu pergi sehingga dapat membunuh Muhammad, kerana anakku masih lagi dalam tahanan mereka." Umair menegaskan bahawa dia ada masalah, anak dia ditawan, dan masalah-masalah lain yang dibuat oleh Muhammad. Kalau ada kemudahan, aku sanggup membunuh Muhammad, kata dia. Safwan terus mengambil kesempatan ini dan berkata, "Hutangmu terserah kepadaku. Bilalah aku menjelaskannya dan keluargamu boleh tinggal bersama keluargaku. Aku yang menyaranya. Aku mampu melakukan semua." Kata Safwan, "Kalau mu sanggup bunuh Muhammad sungguh, aku sanggup bayar hutangmu. Dan keluargamu kalau mu mati, aku jaga. Aku jaga," kata dia. "Sanggup jaga. Rahsia perkara ini di antara aku dan kamu sahaja." Safwan menjawab, "Aku akan merahsiakannya. Aku akan merahsiakannya." Setelah menyediakan pedang yang tajam dan diletakkan racun, dia sediakan pedang yang tajam, diletakkan calon, direndam. Pedang tu dalam racun. Kalau luka sikit pun boleh mati. Umair pun terus bertolak ke Madinah. Terus pergi ke Madinah untuk melaksanakan rancangan membunuh Nabi SAW. Apabila dia sampai ke masjid, ketika sedang menunggu untanya, tiba-tiba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sedang berbual-bual dengan beberapa orang sahabat yang lain melihatnya. Umar terpandang dan Umar kenal dia. Umar terus berkata, "Ini dia anjing musuh Allah Umair. Barangkali dia datang dengan tujuan jahat." Umar terus melaporkan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Nabi Allah, musuh Allah Umair datang dengan pandangan secara liar." Kata Sayyidina Umar, dia terpandang kepada Umair yang datang secara senyap dan dia tengok muka dia lain. Sabda Nabi SAW, "Bawa dia masuk berjumpa aku," kata Nabi. Nabi kata, "Bawa dia bertemu dengan aku, berjumpa aku." Lalu Ali membawa dia masuk. Sayyidina Ali bawa Umair masuk. Beberapa orang sahabat di kalangan Ansar berkata, "Marilah kita masuk dan duduk di sisi Rasulullah SAW untuk mengawalnya dari si jahat ini, kerana keadaan yang membimbangkan." Lalu sahabat-sahabat kalangan Ansar mengatakan, tak boleh biarkan Nabi seorang. Kita kena kawal Nabi, duduk dekat Nabi. Apabila Rasulullah SAW melihat Umair, sedangkan Umar
bersedia dengan pedangnya di atas bahunya. Umar bersedia dengan pedang di atas bahu dia. Umar pun sedia pedang. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah dia wahai Umar, sila datang dekat wahai Umar. Kata Nabi kepada Umar, biar Umar, jangan letak pedang tu, biar dia mari ngadap. Umar berkata, selamat pagi. Umar berkata, selamat pagi. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memuliakan kami dengan ucapan selamat yang lebih baik dari ucapanmu wahai Umar. Itulah salam yang juga menjadi ucapan di kalangan ahli syurga. Umar terus mengucap selamat pagi ke Nabi, selamat pagi. An'ama sabah al-khair, selamat pagi. Lalu Nabi kata, Allah Ta'ala mengajar kami dengan cara hormat yang lebih baik, iaitu Assalamualaikum, ucapan ahli syurga. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, apakah tujuanmu datang kemari wahai Umar? Nabi terus tanya, apa tujuanmu mari wahai Umar? Umar menjawab, aku datang kerana urusan tawanan yang di dalam tanganmu, supaya kamu berlaku baik kepadanya. Kata Umar, mari ini ialah berkenaan dengan anak aku yang ditawan, supaya berlaku baik. Rasulullah SAW bersabda, apakah tujuan pedang yang tersangkut di lehermu, di bahumu itu? Nabi kata, tujuan membawa pedang itu apa dia? Umar menjawab, Allah mensialkan pedang tidak membahayakan kita sedikit pun. Kata Umar, pedang ni tak bahaya. Rasulullah SAW bersabda, percayalah apa kataku terhadap tujuan kedatanganmu. Lalu Nabi kata, aku tahu tujuanmu. Allah Ta'ala beritahu ke Nabi. Beritahu Nabi, diberitahu oleh malaikat Jibril. Umar menjawab, saya tidak ada datang ke sini malaikat dengan tujuan yang saya katakan itu. Tujuannya kerana nak bincang pasal tawanan. Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya awak duduk di Hijir, kata Nabi. Mau pergi ke Hijir bersama Safwan bin Umayyah. Kamu berbual mengenai orang-orang yang terbunuh di Badar, yang dikebumikan di Qalib. Kemudian awak berkata, kalaulah tidak kerana hutang yang membebankanku dan keluargaku, nescaya aku keluar sehingga dapat membunuh Muhammad. Lalu Safwan sanggup menanggung hutang dan menyara keluargamu supaya awak membunuhku, dan Allah menghalang di antaraku dan kamu dalam perkara ini, kata Nabi. Tuhan beritahu padaku, Tuhan beritahu padaku membincang dengan Safwan nak bunuh aku. Dan Safwan sanggup nak bayar hutangmu dan sanggup nak jaga keluargamu. Umar berkata, aku percaya bahawa engkau sebenarnya Rasulullah. Dahulunya kami membohongi apa yang kamu bawa kepada kami, berita yang datang dari langit dan wahyu yang diturunkan kepadamu. Perkara ini, yakni perbincangan membunuh Rasulullah, sebenarnya tidak diketahui oleh orang lain melainkan saya dan Safwan sahaja. Orang lain tak tahu, tak ada orang lain. Maka demi Allah, sesungguhnya saya yakin bahawa tiada siapa yang memberitahu kepadamu melainkan Allah. Allah yang beritahu. Maka saya bersyukur, alhamdulillah, yang telah memberi hidayah kepada saya menjadi Islam dengan membetulkan saya dengan cara ini, kata Umar. Kemudian dia berikrar dengan syahadah yang benar. Rasulullah SAW bersabda, ajarlah saudara kamu ini sehingga ia memahami ajaran agamanya. Bacakanlah kepadanya Al-Quran dan bebaskanlah tawanannya. Bebaskan anak dia. Umar terus masuk Islam kerana melihat mukjizat yang ada pada Nabi SAW. Di mana perbincangan dia nak bunuh Nabi, tak ada siapa yang tahu, dia dua orang saja. Bila dia mari, Nabi menceritakan satu persatu apa yang dia bincang. Ini Rasulullah sungguh, Nabi sungguh, tak ada siapa yang beritahu melainkan Allah. Lalu Umar masuk Islam. Adapun Safwan menunggu-nunggu berita hasil rancangan jahat yang dilakukan itu. Kawan dia Safwan ni tunggu bilalah siapa berita Muhammad ni mati. Dia berkata rakan-rakannya, tunggulah berita gembira yang dapat melupakan kamu dari peristiwa Badar. Dia bertanya berita tentang Umar
kepada setiap rombongan kabilah yang datang. Mana-mana kabilah yang datang ke Madinah, dia tanya, apa khabar Umair? Umair mana jadi? Sehinggalah dia mendapat berita bahawa Umair telah memeluk Islam. Maka alangkah marahnya sehingga dia bersumpah tidak mahu bercakap lagi dengan Umair dan tidak mengambil apa-apa manfaat daripadanya. Umair pulang ke Mekah, mengajak orang-orang lain kepada Islam, dan dia telah berjaya mengislamkan beberapa orang. Demikianlah terbukti kesungguhan keislamannya. Bukan sahaja Islam untuk dirinya, tetapi juga menunaikan kewajipan menyampaikan Islam kepada orang lain. Umair buktikan ikhlas Islam dia ni. Bila dia balik di Mekah, dia ajak orang lain masuk Islam pula. Menandakan dia Islam sungguh lah tu. Dia ajak orang lain, bukan saja dia Islam, dia dakwah pula ajak orang lain masuk Islam. Menandakan dia Islam sungguh dengan ikhlas, kerana dia melihat sendiri perkara yang ghaib, yang tak diketahui oleh orang, malaikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang melaporkan kepada Nabi SAW menandakan kerasulan dan kenabiannya. Wallahu a'lam.